Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Sejak mencapai kemerdekaan, negara Malaysia yang berdaulat dikenali sebagai sebuah negara contoh di mana masyarakat majmuk dapat hidup dalam harmoni di bawah naungan agama Islam. Negara-negara Timur Tengah serta negara Islam Eropah Timur acap kali memberi pujian setinggi-tingginya kepada negara ini dan melontarkan kata-kata positif terhadap pengurusan dan budaya rakyat Malaysia. Namun apabila kita mengambil perspektif dari dalam negara, situasinya amat berbeza. Keharmonian yang menjadi batu asas kepada kestabilan negara semakin hilang dan diambil alih oleh ketidakpercayaan, perasaan iri hati, hilangnya rasa hormat dan adab baik antara rakyat marhain dan para penguasa. Ianya semakin terserlah apabila kita lihat kepada situasi politik Malaysia pada hari ini. Kutuk mengutuk, keji mengeji, lontaran fitnah telah menjadi darah daging bagi umat Islam dalam negara, baik dari penyokong maupun ahli politik. Jika situasi sebegini berterusan, apakah kesudahannya untuk tanah air kita ini? Dan apakah penawar bagi penyakit kronik yang kita hadapi sekarang? Politik moral yang diistilahkan oleh Al-Ghazali dengan siasah al-akhlaq menjadi garis sempadan kepada pemimpin negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap perilaku dan dasar pemerintah. Pada masa yang sama, moral menjadi musuh utama kepada berlakunya segala penyelewengan politik, rasuah, khianat dan amalan negatif lainnya. Moral politik juga menjadi pegangan yang perlu dipatuhi bersama dalam menjalankan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk kepentingan seluruh manusia. Kedaulatan undang-undang dan institusi negara tidak akan bertahan lama sekiranya pemimpin bangsa mengalami defisit moral. Berbeza dengan konsep moral dalam fahaman Barat yang lebih menekankan kepada aspek kebebasan individu dan cenderung mengabaikan prinsip agama, Al-Ghazali mensyaratkan moral politik berdasarkan kepada prinsip agama. Sungguh pun Al-Ghazali bersetuju dengan pendapat ahli falsafah Greek Aristotle bahawa moral bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi, moral yang terbaik ialah yang berdasarkan kepada agama Islam. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyarankan kepada para pemimpin untuk menjiwai tasawuf sebagai tunjang utama moral politik bagi mengelakkan sebarang tindakan negatif. Pentingnya nilai moral dalam pengurusan negara dan pentadbiran turut menjadi elemen pembeza kepada pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat. Hal ini disentuh dalam hadis Nabi yang bermaksud, ketua negara yang baik ialah seorang yang dicintai oleh rakyatnya dan dia iaitu ketua mencintai rakyatnya dan antara keduanya saling menjalin hubungan yang baik. Ketua negara yang jahat ialah yang dibenci oleh rakyatnya dan dia pula membenci rakyatnya. Rakyat mengutuk dia dan dia pun mengutuk rakyatnya. Hadis ini menjelaskan bahawa menjalin hubungan baik atau mencintai rakyat dan sekaligus dicintai rakyat menjadikan seorang pemimpin dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang mempunyai moral yang terpuji. Sebaliknya, seorang pemimpin yang mempunyai moral yang buruk disebabkan terpalit dengan skandal, menyeleweng dan terbabit dengan rasuah, disifatkan sebagai pemimpin jahat. Ketika berdepan dengan asakan pasukan Muawiyah, Khalifah Ali ibn Abi Talib berpidato di hadapan pasukan tenteranya. Demi Tuhan, sesungguhnya musuh-musuh itu, iaitu tentera Muawiyah,
akan menewaskan kamu kerana mereka mempunyai moral yang baik, iaitu mereka bersatu padu dalam kesesatan, sedangkan kamu berpecah belah dalam kebenaran. Kamu menderhaka kepada pemimpin kerajaan yang berada dalam kebenaran, sedang mereka mentaati ketua mereka walaupun mereka berada dalam kesalahan. Ucapan Ali ibn Abi Talib ini memberi isyarat jelas bahawa moral menjadi faktor penting kepada survival dalam sesebuah entiti kehidupan bernegara. Mencermati perkembangan sosio-keagamaan kebelakangan ini, ada kecenderungan di kalangan elit agama di negara ini untuk cuba menonjolkan ego masing-masing dan bersifat terlebih keyakinan diri. Secara zahir, tidak dapat dipastikan sama ada penonjolan itu bagi memenuhi kepentingan ummah atau sebaliknya diselubungi nafsu dan cita-cita peribadi. Tercetus keraguan, adakah perkara itu menjadi sebahagian daripada tugasan negara yang terletak di bahu mereka ataupun hanya merupakan jelmaan kepada sikap takabur yang sepatutnya dielakkan. Di satu pihak, ada sebahagian kalangan elit agama menggunakan pentas yang tersedia dan disediakan oleh negara bagi tujuan untuk mempertahankan segala tindak tanduk orang yang melantiknya, meskipun mengetahui bahawa orang yang melantiknya telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan prinsip agama dan kepentingan negara, seolah-olah mereka tidak ambil tahu dan tidak bersikap sewajarnya. Sepatutnya mereka ini bertindak di atas kebenaran ilmu yang mereka miliki. Manakala di pihak lain, ada di kalangan elit agamawan yang berlagak seperti wira agama. Di atas pentas yang sama, tetapi dengan tajuk lain, golongan ini mahu menonjol dan mengenalkan apa yang dislogankannya sebagai pengamal ajaran Islam yang sebenar. Mereka ini sedang cuba untuk merombak dan merubah pegangan yang sudah mempan kepada corak keagamaan yang didakwa sebagai mengikut manhaj yang sahih dan paling otoritatif. Ada sesetengahnya dengan menguasai jabatan agama dan institusi think tank yang diasaskan oleh kerajaan. Sesetengahnya pula cuba menguasai tapak intelektual di universiti dan wacana umum melalui forum-forum ilmiah, diskusi, seminar dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya, menerusi tapak laman sosial dan portal berita atas talian. Apabila golongan pertama memainkan peranan sebagai agamawan rasmi dan ianya sering dilabel sebagai ulama kerajaan, golongan kedua pula syok sendiri disebabkan ketaksuban terhadap pandangannya yang paling benar. Kumpulan ini mempertikai dan menyalahkan corak keagamaan arus perdana yang telah dibina oleh ulama-ulama terdahulu, lalu mempertontonkan keangkuhan intelektual. Pada asasnya, idea pembaharuan itu merupakan idea yang baik dan perlu dialu-alukan. Akan tetapi, ia perlu disampaikan dengan cara yang betul dan mengambil berat adab dan sopan santun dalam berhujah. Ia sekaligus menjaga keutamaan berdakwah daripada membangkitkan perkara khilafiyah yang boleh menggugat perpaduan dan membawa malapetaka dan kehancuran negara. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum, beliau berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia akan susah mensyukuri yang banyak. Dan sesiapa yang tidak mahu berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah bentuk syukur. Enggan menyebut tentangnya adalah bentuk kufur. Bersatu dalam satu jamaah adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Maka jadikan penyatuan ummah, baik di dalam maupun di luar negara, sebagai matlamat hidup, supaya dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.